Okey, itulah dia telemovie yang penuh dengan runtunan emosi yang kita akan bawakan dan juga kita akan tayangkan malam ini. Okey. Di TV1 kami bawakan barisan produksinya di studio. Terima kasih Encik Mazli Abdullah sebagai penerbit dan juga Alif Sata, terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Kiki Hana, selamat datang ke studio. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Malaysia. Alif juga bertindak sebagai penerbit juga Ya, saya. Ini kali kedua Alif bekerjasama dengan Q-Pro Ahmad Zainuddin. Ini kali kedua kerana RTM memberi peluang untuk kami produce. Sekali lagi, ni telemovie yang kedua. Dia sedikit berat dia punya jalan cerita dia, tapi rasa sangat bersyukur yang kami diberi peluang untuk menunjukkan kisah-kisah macam ni untuk semua tontonan rakyat Malaysia malam ni. Tahniah untuk Alif, penerbit, pelakon, pengacara, penyanyi, semua dia tapau. Semua dah tahu. Alif nanti dia boleh tukar nama jadi Alif Tapau. Tapi tak apa, itu yang kita mahukan. Maknanya dalam bidang seni ni dia adalah bervariasi dan juga banyak pilihan dan juga peluang. Kiki, usia sekarang ni tahun ni berapa umurnya? 10. 10 tahun. Okey, so macam mana Kiki kan, macam yalah nak berlakon kan, nak balance kan, nak belajar, lepas tu nak berlakon pula. Kalau your personal schedule segini macam mana? Kalau Kiki sekolah tetap sekolah, syuting Kiki ambil hujung minggu dan cuti sekolah. Dia punya sangat disiplin tau. Tadi masa kita kat belakang dah lama tak jumpa dia. Sebab kita shoot ni pun dah dekat berapa? Okey, kalau nak ikutkan pada kita shoot setahun yang lepas, iaitu pada 17 Mac. Okey, ni betul-betul ngam-ngam tahun. Ya, selepas lockdown kami dapat kebenaran untuk melakukan rakaman ni. Alhamdulillah dapat saja permit rakaman khas tu, kami terus buat rakaman ni. Zaz. Kenapa tajuk dia Kerana Binti Abdullah? Kerana tu apa? Itu yang best tu. Dia macam tengok ni kan, macam tadi cakap stressful lah dia punya teaser ni kan. Dia memang dia yang menariknya tentang telemovie ni, dia berdasarkan kisah benar. Dan juga stigma masyarakat tentang ada segolongan orang yang kita pun dah boleh teka lah, penonton-penonton rasa macam kerana binti Abdullah. You know, sila sambung. Saya bagi sikit. Okey, kisah ni kita dapat ilham daripada Dina Lorenzo, iaitu cerita asal dia, dan kemudian telah diolah oleh Kamar Haji Azman. Okey, dia berkenaan dengan Mangsa Rogol sebenarnya. Okey, Mangsa Rogol ni kisah benar yang berlaku di Pulau Pinang sebenarnya. Okey, lepas tu Mangsa Rogol ni tak dapat menerima kehadiran anak dia yang dilahirkan tu. Okey, watak yang kami bawakan iaitu watak Khaira tu adalah watak sebenar. Dan kisah ni kami develop dalam usaha Khaira mencari adiknya iaitu Fatin. Adalah perjalanan cerita dia yang hilang tu semua ni, dan juga dia ada unsettled thing dalam diri dia. Okey, iaitu dia nak cari siapa ibu dia yang sebenar. Walaupun dia okey, kalau kan nama Melati tu adalah nama sebenar yang kami guna. Okey. Nak mencari asal usul diri sendiri lah ni. Ya, lebih Okey. One thing, Alif, kita yang apa yang bestnya tentang watak Alif dalam ni, iaitu Alif, apa yang Alif sebagai watak apa? Jadi kena masuk sebagai hero lah kan. Tak, dia mesti ada. Dialah penerbit, dia lah hero. Dia cakap dengan Ahmad, memang Alif kena berlakon. Kau kena bro, dia kata. Tapi the character dia boleh menerima wanita yang dia cintai ini, tak kira pula macam mana pun latar belakang dia pun. Dan Alif yakin dengan masyarakat sekarang pun, positivity kita pun tak boleh nak judge ataupun menghukum seseorang tu berdasarkan dia punya kisah lampau dia sendiri. Dan macam mana dia punya positive message dia dalam telemovie ni adalah untuk sama-sama the value ahli keluarga, dan juga pada waktu yang sama kita nak ubah stigma negatif terhadap orang kadang-kadang diorang rasa dia tak cukup, tak sama taraf. Ada tiba masanya dia kata, aku ni walaupun aku berlatar belakang macam ni, aku ni boleh berkahwin ke? Dan ada orang yang boleh menerima seorang macam tu. So statusnya. Apa yang cuba kami tampilkan di sini, dalam hidup ni kita ada pilihan dan juga ada perkara yang kita tak ada pilihan. Which is kita kena terima benda tu dan move on. Kiki pegang watak Fatin kan. Masa berlakon tu apa benda yang Kiki tak boleh nak lupa sewaktu syuting ataupun sewaktu penggambaran tu? Yang Kiki tak boleh lupa, syuting ni memang seronok lah dalam cerita ni. So dengan Angka Alif garang tak? Siapa yang garang? Tak kan? tak. Ni garang. Tak garang. Ni mana garang? Kita orang bila dapat tengok scene macam bila Kiki berlakon kan. Ahmad nanti bila kita ada hari yang Alif ada dekat set, ada hari yang Ahmad tak ada, dia kata, Alif,
Kiki ni berlakon bagus lah. Jadi ada tahu ni adalah antara bakat yang kami rasa sangat berbangga dapat tonjolkan dalam telemovie ni. Jadi korang semua kena saksikan malam ni pukul 9 di TV1. Lagi satu saya nak cakap kredit harus kita berikan kerana garapan Nizam Zakaria malam ni cukup baik sekali. Di samping juga kita ada Fezrul Hal yang cukup, Terzuan dan juga barisan pelakon-pelakon yang lain cukup memberi komitmen yang best. Kalau nak tengok Fezrul Hal yang lain, tengoklah telemovie ni kerana dia bagi 100% dalam Lain macam mana tu? Lain. Dia punya pembawaan, penjiwaan dia, watak ni, dia pegang watak Along tu daripada permulaan dia sebut dialog sampai habis. Kalau nak tengok dia yang lain, yang bukan gangster, yang seorang yang lembut, yang bagi 100%, yang berani, this is the Fezrul Han yang penyayang. Ini dalam cerita ni. Kekuatan skrip merupakan satu yang penting untuk populasi. Kekuatan skrip untuk kali ini. Kekuatan dia, Ali rasa sebab kita ada real characters kan, karakter yang sebenar yang ada berpeluang sendiri bertanya macam mana keadaan dia, apa yang kita buat. Bila on set kita pun tanya macam apa sebenarnya yang berlaku, yang mungkin keadaan yang kita cuba nak fahamkan. Ali rasa itu yang buatkan telemovie ni best. Kalau ikutkan kisah dia bermula bila anak tu diserah, dia bila watak sebenarnya bila dia dapat anak ni, dia tak tahu dia tak nak jaga anak ni, dan lepas tu dia minta tolong seorang nurse untuk carikan keluarga angkat. Dan kebetulan keluarga angkat tu adalah seorang imam. Seorang imam yang ambil, dan lepas tu cerita dia sangat best. Dan lepas tu yang Plot lebih dia turun naik plot dia kan dia lebih menarik lagi kan, kita dapat sumber yang sah iaitu daripada nurse ni yang ceritakan semua. Macam kisah kehidupan Fatin dan Khaira ni, diorang dipatang bagian minyak yang penuh, tetapi satu ketika langit tak selalu cerah, imam dan isterinya meninggal dunia, dan sejak itulah Along take over untuk menjaga diorang itu. Kalah drama Korea ni. Lagi bagus kan. Saya dah stres dah. Ini kisah benar yang kita nak share. Itu yang saya cakap, dalam hidup ni ada benda yang kita boleh buat pilihan, dan ada juga benda yang kita tak ada pilihan, dan kita kena teruskan kehidupan. Alright. Dalam drama ni ada tak yang Kiki perlu menangis ke, ataupun Kiki perlu keluar air mata ke? Kalau ada kan, macam mana Kiki nak berlakon untuk menangis dan keluar air mata tu? Apa yang Kiki buat? Bila Kiki tengok skrip tu, Kiki akan rasa sedih sebab jalan cerita dia memang rasa sedih. Sebab dalam skrip tu Khairan dengan Fatin ni terpisah. Wow. Mengapa dia terpisah ni kan? Sebab Along ni dia bila dia nak ada orang untuk menjaga adik dia. Jadi dia berkahwin. Tapi Maria tu tak sanggup memikul tanggungjawab untuk memelihara dia orang berdua ni. Jadi bila sampai satu tahap dia pulangkan balik. Kena tengok cerita tu apa yang berlaku, macam itulah Mat, dah macam belajar lebih. Banyak turning point ni. Jangan gerak langsung depan televisyen. Nanti akak-akak kat tengah tengok ni, dia kata, tak payah tengok lah. Alif watak sebagai apa dalam tu? Alif Noah. Noah ini dia sebagai seorang kononnya lelaki idaman semua wanita lah. Dia boleh menerima apa saja sejarah seseorang kan. Tapi itu yang Alif rasa benda-benda ni tak hilang pun dalam masyarakat kita. Ada orang yang baik yang tak menghukum sesiapa saja pun, and then kita pun sentiasa memandang ke hadapan, tak lagi untuk dwell in the past. Tapi sentiasa menuju ke hadapan, and macam Ahmad cerita tadi, langit tak selalu cerah, kita kena kayuh je. Nampak kayuh bila lepas itulah geng-geng kayuh ni. Juga kita nak tanyakan bagaimana melihat perjalanan, sebab kita tahu setiap penggambaran bagaimana chemistry artis dan sebagainya. Apa yang macam Ahmad sendiri suka tentang sepanjang perjalanan penggambaran filem ni? Sepanjang penggambaran telefilm ni. Apa yang kita lihat kan, contohnya macam pemilihan lokasi ya kan. Kita cari lokasi yang kalau boleh kita nak tunjukkan suasana yang bertepatan dengan cerita lah. Bertepatan dengan cerita, yang sesuai dengan cerita. Lepas tu dari segi kerjasama kru, kerana kita bekerja dalam keadaan SOP yang ketat, kan. SOP dan yang paling penting, kita tak nak kru kita dijangkiti wabak ini sewaktu penggambaran tu berlaku, dan semua sekali bagi komitmen 100%, dan kami bagi all out untuk hasilkan drama yang terbaik ni.
selalu Alif kan memegang watak romantik lah, hero yang romantik kan. Kita idaman lah. Tapi kali ini dia lebih kepada ceritanya tu ada falsafah di sebaliknya, message di sebaliknya. So macam mana Alif balance kan untuk membawa watak yang hero yang romantik itu, tapi at the same time dia macam savior ataupun penyelamat kepada keadaan tu. Alif dia tak satu benda yang mencabar pun. Selain daripada Alif sendiri pun seorang yang romantis. Dia pun penerbit kan, so tak mencabar kan. Tak ada lah. Dia macam dia cakap, kita ada on set berbincang bersama dengan director sendiri. Ada input-input yang kadang-kadang skrip pun kita kena tak berpandukan 100%. 100%. Kadang-kadang kita pun shoot mengikut location kita sendiri. Macam Ahmad cerita kita dengan mungkin penonton-penonton pun sendiri tak tahu apa yang berlaku di belakang production sendiri, apa cabaran-cabaran dia untuk adjust dengan ni. Tapi Alif sendiri bila baca skrip dia tak terlalu sukar sebab dia sangat senang untuk karakter dia untuk grow dan untuk nak ceritakan macam mana dia ni boleh berkasih sayang dengan karakter ini, dan pada waktu yang sama nak tunjukkan values seseorang yang positif. Alif rasa tak terlalu mencabar, tetapi yang mencabarnya adalah karakter Kiki sendiri, Fatih. Dua beradik itu memainkan peranan yang penting sebab cerita ni akan hook, permulaan dia daripada dua beradik ni. Dua beradik ni menggambarkan kesengsaraan apabila parents mereka dah tak ada. Dan dari situ yang membawakan watak apabila mereka besar itulah lebih kurang macam. Dan sejauh mana mereka diberi kebebasan untuk mengadaptasi ataupun nak ad-lib mengikut pemahaman? Kita sentiasa Sentiasa ad-lib. Kita sentiasa ad-lib. One thing, waktu sesi kita tahu cerita ni akan jadi best kerana sewaktu sesi script reading tu dah best. Kita dah best bila dia orang baca script reading tu, dia orang tahu cerita ni best dan masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing dekat dalam. So jadi bila sampai set tu tak perlu dia orang dah keluar lontarkan saja. Dan rasa karakter Kiki ni memang luar biasa. Dia sendiri seorang yang sangat berbakat lah. Dia rasa sebenarnya hero kita yang sebenar adalah Kiki. Dia macam ada Swiss di matanya, kalau tekan je akan berjuang. Kiki share lah kan, mungkin peminat-peminat Kiki yang tengah nak kenal Kiki ni kan, apa pesanan untuk kawan-kawan ataupun peminat-peminat yang baru nak kenal Kiki? Sebelum tengok malam ni. Ada pesanan tak? Jangan lupa saksikan drama Kerana Binti Abdullah sekali. Sorry. Okey. Boleh kan? Sekali lagi. One more time. Action. Action. Okey. Korang jangan lupa saksikan telemovie Kerana Binti Abdullah malam ini jam 9 malam di TV1. Rambut siapa buat? Dia dah boleh jadi host, kita balik lah. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Terima kasih Alif. Terima kasih Kiki. All the best Kiki untuk your future dan apa juga yang Kiki tengah buat sekarang ni. Kita nantikan karya anda yang seterusnya selepas ini. Jangan lupa malam ini pukul 9 malam di TV1 Kerana Binti Abdullah.